kita teruskan pengajian kita ni dalam membicarakan tentang tajuk ni sesuai sangat dengan diri kita saat ini, itu bila kesabaran itu perlu. Dalam bila sabar ni diperlukan, sama juga dengan tajuk yang kita bincangkan ni lah pagi ni nya. Itu di mana dalam hidup kita ni ada dua keadaan yang akan sentiasa berlaku dalam diri kita. Iaitu sama ada satu keadaan yang kita rasa sesuai dengan diri kita, dan satu lagi keadaan yang kita rasa tak sesuai dengan kehendak nafsu kita. Jadi, waktu mana kita dapati dalam hidup kita satu benda yang tak sesuai dengan kehendak diri kita ni, kita akan timbul perasaan kebencian. Timbul perasaan yang disebut dengan kemarahan. Timbul perasaan benda yang kita rasa tak selesa. Yang kita tak selesa itulah, di waktu itulah yang disebut dengan perlunya kesabaran. Perlunya dalam diri kita ni jadi orang yang sabar. Pada diri kita di saat mana berlakunya keadaan demikian. Ataupun di saat mana kita ada kalanya kesabaran itu diperlukan dalam salah satu keadaan tadi. Salah satu daripada keadaan yang sesuai dengan diri kita ataupun yang tak sesuai dengan diri kita. Dua-dua tu perlu kesabaran. Dan ada kalanya dalam segala keadaan. Yakni dalam dua keadaan tadi. Sebab memang tidak mungkin sunyi daripada dua perkara macam tadi. Dalam hidup kita ni sama ada kita lalui apa sahaja pun, mesti kita akan lalui keadaan ini. Satu perkara yang kita ni rasa suka dan satu perkara dalam keadaan yang kita tak suka. Senang ceritanya, dalam keadaan suka ke tak suka ke, perlu pada sabar. Dua-dua perlu pada kesabaran. Salah satu ataupun semuanya sekali. Oleh sebab itu, manusia sama sekali tidak dapat melepaskan diri daripada sikap mesti jadi orang yang sabar. Dalam diri kita ni, sama ada kita suka pun kena sabar, sama ada kita tak suka pun kita kena sabar. Keadaan ini perlu kita lalui sepanjang masa dalam hidup kita ni. Dan tidak mungkin tidak memerlukan sikap sabar tadi. Tak mungkin. Dalam hidup kita ni kata-kata aku tak perlulah sabar. Tak ada. Semua dalam hidup kita ni perlu jadi sabar. Dalam keadaan yang dapat nikmat pun sabar. Dalam keadaan yang tak dapat nikmat pun sabar. Dalam keadaan yang kita ni pemurah pun sabar. Dalam keadaan kita ni pemarah pun jadi sabar. Dua-dua kita kena jadi sabar pada diri kita. Sama ada yang sesuai dengan kehendak nafsu kita. Ataupun kita rasa tak sesuai dengan kehendak nafsu kita. Dua-dua ni kesabaran itu perlu. Marilah kita membahaskan satu demi satu tajuk ini. Senang ceritanya. Baik. Dalam golongan yang pertama, iaitu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Macam mana kita nak jadi sabar yang sesuai dengan hawa nafsu kita? Iaitu semacam kita sihat. Kita nak kan, dalam hidup kita ni, kita nak sihat. Macam mana sabar waktu mana sihat? Ataupun waktu mana kita mendapat harta yang banyak. Dalam hidup kita ni, kita dapat harta yang banyak. Ataupun sentiasa kita dalam keadaan yang selamat. Tak kena banjir, tak kena yang disebut dengan COVID, tak kena ujian dalam hidup kita ni, sentiasa selamat. Ataupun memperolehi kedudukan serta ramai banyaknya keluarga. Atau waktu mana kita diberi nikmat yang disebut dengan kedudukan, naik kedudukan, serta banyak yang disebut dengan keturunan kita. Memperolehi keleluasaan untuk meraih sebab-sebab mencapai apa yang diinginkan. Ataupun kita ni dapat peluang ini dalam diri kita yang kita nak. Ataupun kita ni ramai pengikut. Dalam hidup kita ni ramai pengikut. Ataupun dapat ramainya pembantu. Ataupun ramainya penolong-penolongnya. Dan lain-lain yang merupakan kelazatan duniawiyah. Banyak kan atas dunia ni, banyak lagi lah nikmat-nikmat yang kita dapat. Alangkah besarnya keperluan manusia itu kepada sifat dan juga sikap sabar itu sendiri. Di saat tersebut, perlu sangat pada diri kita ni jadi sabar. Sabar waktu mana ramai pengikut. Sabar waktu mana kitanya
waktu mana keluarga kita ni semakin membesar. Sabar waktu mana kita dapati yang kita nak dan kita inginkan. Sabar sebab itu sebab apabila manusia itu tidak dapat menahan nafsunya, lalu membiarkan tanpa dikendalikan dan merasa sesuai pada keinginan nafsunya itu. Kerana manusia ni bila dia dapat nikmat tersebut, dia jadi tak terkawal. Nafsu tadi tak terkawal. Serta memasuki ke sedalam-dalamnya mengenai kelazatan. Kemudian ataupun kesenangan duniawi sekalipun yang halal hukumnya. Sebab yang demikian dapat menyebabkan orang tadi menjadi sombong dalam hidup seseorang. Bila kita ni kaya sangat, bila kita ni Allah bagi pada kita ni harta benda yang melimpah ruah, bagi kepada kita kesihatan yang berterusan dalam diri kita, maka senang untuk menjadi manusia ni jadi sombong. Jadi nak menahan di antara senang tadi dengan kita jadi sombong tadi, perlunya sabar. Sabar di tengah-tengah. Kesabaran dapat mengawal diri kita. Sukar menerima kebenaran. Bila kita dah mula jadi banyak nikmat, kita tak boleh terima lagi dah pandangan-pandangan ataupun nasihat-nasihat yang membawa kebaikan pada diri kita, kebenaran. Dan senang berbuat kecurangan. Bila kita ni senang semua dalam hidup kita, senang nak buat benda yang maksiat. Senang nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Bukankah manusia itu suka berlaku curang dan berbuat kesalahan yang melebihi batas manakala ia telah melihat dirinya sudah cukup? Manusia ni kalau dia dah kaya, dia rasa banyak sangat dah nikmat pada diri dia, maka di saat tersebut dia akan jadi senang untuk dianya melampaui batas dan tidak lagi memerlukan pertolongan orang lain. Ini keadaan yang biasa terjadi. Sehingga sebahagian ahli kemakrifatan mengatakan suatu bala ataupun bencana itu dapat disabari oleh orang mukmin. Orang-orang yang ahli-ahli ni kata, orang mukmin ni kalau dia kena yang disebut dengan bala ataupun bencana, dia dapat menjadi sabar dalam hidup dia. Tetapi keadaan-keadaan yang di mana dia sihat, kaya serta cukup dan sebagainya, tidak dapat disabari melainkan oleh orang-orang mukmin yang tergolong siddiqin, orang yang benar-benar dapat mempertahankan diri dia dengan agama. Allahu Akbar. Kita ni kalau kena musibah, boleh jadi kita boleh tahan, boleh sabar. Tapi bila Allah bagi nikmat, yang ni kita tak boleh jadi sabar. Ramai di kalangan kita, dia akan jadi terjerumus kepada lembah maksiat bila diberi nikmat. Dia akan jadi demikian. Kecuali orang yang siddiqin. Siddiqin ni maknanya orang dapat mengawal diri dia dan dia boleh tunjukkan sifat dia, peribadi dia dengan kehidupan, sama dengan apa yang diimani dalam jiwa dia. Sahil berkata, seorang ulama sebut, sabar dalam keadaan sihat, maksudnya tidak ada halangan apa-apa, lebih berat dirasakan dan sulitnya oleh jiwa daripada sabar menghadapi bencana. Sabar waktu mana sihat ni lebih payah untuk kita nak didik dibandingkan kitanya sabar waktu mana kita berhadapan dengan musibah. Ialah kita ni kan kalau kita tak ada duit dengan ada duit, nak kawal ada duit tu payah dibandingkan dengan nak kita tak ada duit. Kerana tak ada duit ni kita boleh bertahan, boleh bersabar. Tapi bila kita ada duit, kadang-kadang orang kita tak boleh sabar. Dia boleh nak beli apa saja. Dia boleh nak bercakap apa saja. Dia jadi senang untuk jadi sombong dalam hidup dia. Ketika pintu keduniaan dibuka lebar-lebar, yakni banyak rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka lalu berkata, kita semua mendapat cubaan, beberapa kesengsaraan ataupun kemiskinan. Maka kita pun sabar saja. Tapi ketika mana kita semua diberi cubaan berupa kesenangan, yakni banyak rezeki, kita lalu tidak sabar. Artinya, malahan mencari tambahan dan rezeki yang lebih banyak dalam hidup ini. Jadi tamak. Orang kita ni, bila tak ada apa-apa, tak berapa tamak. Tak berapa lah, tak ada apa-apa. Dia jadi tawaduk dalam hidup. Tak apa dah, banyak ni dah, cukup. Tapi, bila banyak sangat, Allahu Akbar.
dia dah jadi melampaui batas. Dia jadi senang. Cuba tengok, kita tengok golongan orang yang dia miskin, kemudian dengan orang yang kaya-raya. Orang kaya-raya, Allah bagi pada dia. Mana yang lebih sabar? Biasanya orang miskin jauh lebih sabar. Waktu mana orang miskin, dia tak berapa banyak harta benda, dia jauh lebih tawaduk. Lebih merendah diri dalam hidup dia. Tak apa, orang tanya pada dia, macam mana keadaan? Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur dia pada Allah. Pada diri dia. Tapi orang yang kaya, bila kaya raya dalam hidup dia, dia ambil duit, dia lambung duit. Tengok, aku boleh tidur atas duit. Aku boleh buat berbagai-bagai cara. Ni kerana apa dia? Kesombongan datang. Tatkala mana dia dah mula hilang kesabaran dalam hidup dia, dalam dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah memberikan peringatan pada kita dan menakut-nakutkan seluruh hamba-Nya perihal adanya fitnah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala ajar pada setiap orang mukmin, bahawa bila kamu diberi satu nikmat, kamu jangan ingat nikmat itu nikmat. Tetapi di sebalik nikmat itu ada nikmah, ada kecelakaan yang bahaya kalau sekiranya kamu tak kawal diri kamu. Bila kamu tak kawal diri kamu, yang menyebabkan kamu akan jadi satu benda pada diri kamunya, fitnah-fitnah yang tak terkawal pada diri kamu. Juga bencana yang mungkin ditimbulkan kerana memiliki harta yang banyak. Ni Allah ajar. Ingat ya, bila kamu dapat nikmat, nikmat, di sebalik nikmat ni, kamu akan berhadapan dengan fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah. Orang akan bercakap tentang diri kamu. Orang akan tengok mana kesilapan diri kamu. Kalau kita ni bukan orang yang ada-ada, takkan orang nak bercakap tentang diri kita. Tapi bila kita ni ada orang yang ada-ada, yang Allah bagi nikmat, tentulah orang akan bercakap, mencari kekurangan kita, mencari kelemahan diri kita. Orang akan cari jalan. Macam mana nak suruh kita ni jadi lemah kembali, jatuh kembali. Ini perangai yang disebut demikian. Ujian datang dalam hidup kita. Juga bencana yang mungkin ditimbulkan kerana memiliki harta yang banyak. Kesan daripada harta yang banyak, kita ni akan datang musibah-musibah dalam hidup. Musibah tu akan berlakulah. Musibah kekeluargaan, musibah ujian. Datang ujian orang yang harta benda banyak. Ujian dia apa dia? Ujian dia banyak sangat. Antaranya LHDN pun datang. Antaranya ujian dia apa dia? Dalam hidup dia, pada diri dia, orang akan fitnah dia makan rasuah. Orang akan fitnah pada diri dia tipu barang orang. Orang akan fitnah, datang banyak benda yang akan terjadi dalam hidup dia. Dia memiliki harta yang banyak. Kemudian ujian pada dia dalam nak menjaga kekeluargaan dia, memelihara isteri, suami ataupun anak-anak. Ni ujian. Bila harta benda banyak, isteri pun lain macam dah. Isteri ni pun mula dah nak bergaya. Bila harta suami ni banyak, misal contohnya, isteri ni dia akan tengok terus, suami aku ni dah kaya raya dah ni. Bila dah kaya raya ni, aku boleh menggunakan harta kekayaan dia. Ni ujian isteri. Suami pula menjadi takut pada isteri. Di ujian pula dalam saat tersebut. Kemudian dia mula tinggal ibu dan ayah. Dia mula tak peduli lagi kepada orang-orang yang dia bertanggungjawab dalam hidup dia. Demikian juga ujian suami. Bila suami ni handsome sangat, isteri pun kelam kabut dekat rumah. Isteri ni pun bimbang. Kalau suami keluar, nanti kan ada perempuan lain pula. Disebut demikian. Nak suami yang tak handsome, masalah juga. Tak selera nak memandang, dia panggil. Bila suami ni handsome sangat, dia jadi masalah pula. Masalah benda. Masalah jiwa kita ni. Nak tahan jiwa seorang isteri ni, nak lepaskan suami pergi kerja. Takut nanti pergi kerja, jumpa dengan orang perempuan yang cantik pada dia, yang lebih baik pada dia, masalah pula dalam hidup dia. Ataupun ujian anak-anak. Tengok ayah dia kaya, anak ni minta nak beli iPad, nak beli handphone, nak beli macam-macam gaya dalam hidup dia. Lepas tu membazir masa, duduk terlentang saja depan TV, makan popcorn. Dia akan jadi demikian. Bila
bila tengok saja keluarga dia ni senang, tengok saja kehidupan mereka ni kaya raya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan. Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman pada Allah, la tulhikum amwalukum, janganlah kamu dilekakan dalam hidup kamu harta benda kamu, wala auladukum, dan juga anak pinak kamu, an zikrillah, daripada kamu mengingati Allah. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang terlibat dengan dua perkara ni, orang ni orang akan menyesal di akhirat nanti. Masuk dalam kubur nanti, dia menyesal kerana dia dilekakan dengan harta benda dia. Leka dengan harta benda kan. Ramai mana orang kita tak pergi semayang. Kenapa tak pergi semayang? Kerana leka dengan kereta dia. Leka dengan pakaian dia. Leka dengan makanan dia. Kekayaan tadi menyebabkan dia jadi tak sabar dalam hidup dia. Demikian juga anak pinak dia. Wala auladukum. Anak pinak ni menjadikan ujian dalam hidup dia. Kekayaan dia tak ingat pada Allah. Dia akan bangga pada diri dia. Allah Azza wa Jalla berfirman lagi, Inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum fahzaruhum. Allah Subhanahu wa Taala sebut, sesungguhnya daripada isteri-isteri kamu itu, sesungguhnya di antara suami, yakni juga isteri kamu tadi, wa auladikum, dan juga anak pinak kamu, aduwwun lakum, menjadi aduwwil lakum, menjadi musuh kepada kamu. Maka fahzaruhum, hendaklah kamu berhati-hati dengan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu kena ingat, isteri kamu tu akan menjadi musuh pada kamu. Anak-anak kamu tu menjadi musuh pada kamu. Fahzaruhum, hendaklah kamu berhati-hati dengan mereka. Isteri ni maksudnya jadi musuh ni apa dia? Dia tengok suami ni banyak harta. Dia terekam. Jadi tamak kepada harta suami. Dia mula fikir, kalau suami aku mati, dia fikir macam tu. Aku ni harta banyak mana aku dapat. Kemudian aku miliki banyak mana. Dia fikir demikian dalam hidup dia. Kemudian demikian juga dengan isteri. Bila suami tengok isteri ni banyak harta benda, dia mula fikir, kalau isteri aku mati, dia mula akan jadi demikian. Mula dia terfikir, aku masih lagi hidup, aku nak guna harta dia ni. Mula tamak dalam diri dia. Aduwwil lakum, menjadi musuh kepada kamu. Bila menjadi musuh kepada kamu sebut, fahzaruhum. Allah sebut, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Allah pesan anak tu pun kena berhati-hati. Kemudian isteri kamu tu, suami kamu tu pun kamu kena berhati-hati. Maksudnya berhati-hati ni apa dia? Kamu kena sabarlah dengan ujian dalam hidup kamu, keadaan yang berlaku ini. Kepada diri kamunya, kamu kena bertahan dengan perintah Allah. Kena didik dengan cara demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-waladu muqallatun mujannatun mahzanatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, anak-anak itu merupakan menyebabkan kamu mubkhalatun, menjadikan kamu ni bakhil. Kerana anak-anak, al-waladu mabkhalatun. Rasulullah sebut, kerana anak-anak kamu jadi bakhil, jadi kedekut. Kamu boleh jadi kedekut dalam hidup kamu. Kemudian mahabbatuhun mahzanatun. Rasulullah sebut, ataupun dia akan menjadikan kelicikan kamu jadi menipu kerana anak-anak. Dia akan jadi demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu ni akan kamu akan mula jadi menipu kerana nak tahankan anak-anak kamu. Bahaya pada diri kamu, ujian pada diri kamu. Anak-anak ni pun kerana nak jaga anak kita ni, maka kita je tipu. Tipu siapa? Tipu mak kita, tipu ayah kita, tipu yang disebut dengan adik-beradik kita, tipu habis orang lain kerana nak jaga anak-anak tadi. Mahzanatun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dan kadang-kadang anak-anak ni simbol kepada kesusahan, yakni keresahan dalam hidup kami. Allahu akbar. Rasulullah gambarkan demikian. Riwayat Abu Ya'la, al-waladu mabkhalatun. Rasulullah sebut, anak-anak ni menyebabkan kamu jadi bakhil. Kemudian
banatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ataupun menyebabkan kamu jadi cari jalan nak menipu je pada diri kamu. Mahzanatun, ataupun anak-anak ni menyebabkan kamunya menjadikan diri kamu resah, kesusahan pada dalam hidup kamu kerana anak-anak. Tapi tak bolehlah kerana yang ni menyebabkan akhirnya kita kata saya ni tak nak lah ustaz, anak saya tak nak kahwin lah. Kita fikir macam tu pula. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tadi, anak-anak ni menyebabkan kamu jadi tak sabar dalam hidup kamu. Dan ujian pada diri kamu. Maksudnya bila mereka ni ada banyaklah keinginan dan banyak tuntutan mereka yang membawa dosa dan kerugian serta kebinasaan. Allahu Akbar. Terutama bagi suami lah. Suami ni bila dapati isteri dia ni dah mula enjoy. Mula isteri dia ni tengok yang suami dia ni banyak harta benda. Suami dia ni Allah bagi pada dia rezeki banyak. Di waktu itu isteri pun mula mata duitan terus. Mata tu bertukar jadi keling duit terus. Senang ceritanya. Di saat tersebut. Kemudian anak-anak pun sama juga. Bila tengok ayah dia, tengok yang disebut dengan ayah dia ni ada harta benda banyak begini, boleh minta apa saja dapat. Anak-anak ni pun jadi tak sabar juga dalam kehidupan. Akhirnya dia akan jadi menyebabkan di waktu itu berlakulah hilangnya kesabaran dalam mentaati perintah Allah. Allahu Akbar. Islam ni disusun sampai tahap demikian. Ada pula sebuah hadis yang menjelaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga amat mencintai anak ataupun cucunya sebagaimana yang disebut di bawah ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada cucunya Hasan radhiyallahu anhu bin Ali karramallahu wajhah terpeleset dan jatuh di bajunya. Waktu mana Hasan ni main-main, jatuh atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar. Jatuh tengah-tengah Rasulullah berkhutbah. Rasulullah berhenti khutbah, turun ke bawah daripada mimbar dia dan mengendong Hasan. Ambil balik Hasan, pikul balik Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah bersabda, benarlah kata Allah, harta kamu dan anak kamu semua itu hanyalah merupakan fitnah ataupun bencana bagi kamu. Allah Subhanahu wa taala sebut tadi dah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut anak-anak dan juga pasangan hidup kamu ni menjadi bencana bagi kamu. Sesungguhnya setelah mana aku melihat cucu aku ni jatuh, lalu aku tidak dapat menahan diriku untuk mengambil, yakni menolongnya. Ni nak sebutnya, sedangkan Rasulullah waktu itu berada di atas mimbar. Patutnya tak payah peduli lah kepada Hasan yang jatuh tu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila keadaan itu berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar. Rasulullah turun, pergi ambil dulu, kemudian dukung balik Hasan. Nak sebutnya ujian. Tu dengan cucu. Bayangkan dengan anak. Dengan cucu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai demikian. Perlu kita maklumi bahawa ayat dan hadis di atas hendaknya dijadikan ibarat ataupun pemikiran dan renungan bagi orang-orang yang ahli dalam berfikir. Kata Tuhan kita ni disebut sepatutnya kita ni merenung panjang dalam diri kita, tengok keadaan macam mana ya Allah jadikan ujian ini dalam hidup kita. Kita ni tersungkur ke tak tersungkur dengan ujian pasangan hidup. Tersungkur ke tak tersungkur dengan ujian anak-anak, ujian dalam kehidupan kita. Itulah keadaan manusia. Ya, manusia yang mana pun jua yang akan sabar apabila menderita kesulitan ataupun melihat keluarganya mendapat kepayahan, kesulitan. Manusia manakah yang tidak akan condong dan rasa cocok untuk mengikuti keinginan hatinya? Setiap orang tentu mengerti bahawa rasa sebagaimana di atas itu dalam keadaan dalam dirinya. Namun demikian, barangkali ia masih memiliki kemahuan dan juga kembali pada jalan yang benar jikalau kini dia merasa dalam kesesatan ataupun kekeliruan. Semoga dalam waktu yang tidak akan
semoga dalam waktu dekat tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus dalam kegembiraan yang melebihi batas yang terlarang menurut hukum agama ini sendiri. Bahkan tidak sentiasa menjerumuskan badannya dalam kemewahan, kelazatan, kenikmatan, permainan duniawi dan senda gurau yang tidak ada pada tempatnya. Selain itu, hak-hak Allah Azza wa Jalla sentiasa dijaga dan dipelihara serta dilaksanakan sebaik-baiknya. Lebih-lebih lagi, dalam persoalan harta yang wajib diinfakkan dan diberikan kepada kaum fakir miskin. Orang-orang kaya, bila dia banyak harta, kadang-kadang dia tak nak zakat. Dia tak nak keluar duit dia. Padahal duit itu bukan duit dia dah. Duit fakir miskin. Begitu pula dalam persoalan badaniyah, iaitu dalam jalan memberikan pertolongan pada sesama makhluk yang memerlukan, serta dalam persoalan lidahnya dengan jalan berbuat kebenaran. Demikian itulah yang wajib dikerjakan dalam kenikmatan yang lain yang dikurniakan oleh Allah. Kesabaran itu tentu saja berhubungan erat dengan syukur, maka belumlah dapat dinamakan sempurna apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan hak yang bersyukur tadi. Allahu Akbar. Dalam hidup kita. Dan insya-Allah nak sebutnya, ada pun sabar di waktu mana diberi kelapangan dalam diri kita seperti kekayaan, kekuatan dan sebagainya, maka sabar itu adalah disertai dengan adanya kekuasaan. Sabar tu mesti ada kekuatan dalam jiwa kita. Jadi lain sekali dengan memelihara di saat tidak ada kekuasaan. Sebagai penjelasan dapatlah disebut bahawa bercanduk ataupun diambil darah daripada tubuh itu manakala dilakukan oleh orang lain adalah lebih dapat ditahan kesabaran daripada manakala dikerjakan oleh diri orangnya sendiri. Kadang-kadang kita kan, kalau ada orang yang datang bekam tu badan kita, kita lebih baik orang bekam pada diri kita daripada kita bekam diri kita sendiri. Tu senang. Kita ambil darah, sama juga. Kita lebih sesuai orang lain ambil darah kita dibandingkan kita ambil darah kita sendiri. Itu keadaan yang berlaku pada seorang. Kita akan jadi demikian. Manakala dilakukan oleh orang lain adalah lebih baik dapat ditahan kesabarannya daripada manakala dikerjakan oleh dirinya sendiri. Begitu juga orang yang lapar. Ketika tidak ada makanan, pasti lebih mampu bersabar untuk menahan laparnya daripada orang yang menyabar diri di saat adanya makanan yang enak-enak, lazat, serta tidak ada halangan bagi orang yang memilikinya. Jikalau mengisi perut sampai sekenyang-kenyangnya. Macam sabar di antara ada makanan dengan sabar di saat mana tak ada makanan. Mana lebih kuat? Ada makanan kat depan. Kemudian dengan kita lapar. Ada makanan. Penuh, lazat, sedap. Satu lagi, saat mana tak ada makanan. Tak ada makanan. Tapi kita lapar. Mana kita boleh tahan? Tak ada makanan ke ada makanan? Sakit hati saat mana ada makanan dibandingkan dengan saat tak ada makanan. Itu dia akan jadi demikian pada diri kita. Maka sangat besarlah bencana dan fitnahnya apabila dalam keadaan lapang dan juga dapat nikmat melakukan tanpa ada halangan itu sendiri. Ini golongan yang pertama lah. Golongan kedua insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang nanti. Sabar di saat mana kita susah pula. InsyaAllah kita akan bicarakan dalam tajuk yang demikian. Hari ini baru kita cerita tentang sabar di saat mana kita dalam keadaan yang senang. Tetapi sabar di waktu mana kita susah pula. Pada minggu yang akan datang nantilah kita akan bicarakan tajuk ini insyaAllah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah tambahkan rezeki kita dalam setiap keadaan dan setiap masa. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah